kita nak kepada yang memerintah, kalau boleh benda-benda fahsyat tutup terus. Agenda LGBT, agenda kebebasan sosial, kebebasan melakukan perkahwinan sejenis, jangan langsung bagi masuk dalam negara kita. Dalam pilihan raya kali ini, Allah Ta'ala memberi pengajaran. Yang banyak menang belum tentu dapat berkuasa. Semuanya yang berlaku ini adalah ketentuan Tuhan. Siapa yang memerintah, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang tak boleh, Allah telah tentukan. Saya syorkan kepada semua, kita baliklah kepada qada dan qadar Tuhan. Pilihan raya telah pun berakhir. Sekarang adalah musim untuk bekerja. Sekarang adalah masa untuk kita bekerjasama. Yang nak dijaga Malaysia, yang nak diberi khidmat ialah rakyat. So, duduk elok-elok lah. Jadi, nanti pilihan raya lagi 5 tahun, pergilah pangkah lagi. Ustaz Kazim Elias bersuara minta laksanakan ini selepas yang di-Pertuan Agong sahkan Perdana Menteri Malaysia ke-10. 3 benda ini Allah Ta'ala larang. Pertamanya, al-fahsya. Al-fahsya ni, ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa berlakunya perlakuan yang melibatkan kes-kes seumpama zina, liwat, percampuran bebas laki-laki dan perempuan, LGBT sekarang ni lah. Okay, contohnya gitulah, dipanggil sebagai al-fahsya. Dan kita lihat satu benda yang sangat menarik di World Cup di Qatar, apabila kerajaan Qatar melaksanakan satu peraturan yang sangat berbeza dengan tuan-tuan rumah sebelum ini. Dan mereka melaksanakan satu peraturan, bendera pelangi tak dibenarkan, seks bebas dilarang sama sekali, sebab menghormati negara Islam, perundangan Islam di negara Qatar. Agenda transgender, jangan lagi diharumkan, disemerbakkan dalam negara kita. Yang kedua, perkara mungkar. Kita cari jalan macam mana kita boleh elakkan kemungkaran daripada berlaku. Sama ada di media-media sosial ataupun di mana-mana saja tempat, kita kena kawal, kena jaga. Dan yang ketiga, sebagai rakyat Malaysia yang cintakan kepada keamanan, khususnya kepada orang-orang Islam, marilah kita rapatkan silaturrahim. Kembalikanlah jurang perbezaan kita dengan mencari titik persamaan, dan janganlah kita bermusuh lagi. Cukuplah 3 kali kita pilihan raya, macam-macam benda yang telah kita jumpa. Kita menyeru kepada pemimpin-pemimpin politik supaya peganglah kepada Al-Quran. Patuhlah kepada perintah Allah. Allah kata apa? Wal bagh, jangan bermusuh. Saya tertarik dengan titah Kebahduli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong di dalam titah ucapan baginda hari ini tentang pelantikan Perdana Menteri yang baru. Baginda menggesa kepada semua rakyat supaya hidup dalam keadaan harmoni, ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen menghulurkan tangan, mengeratkan silaturrahim dan sama-sama memajukan negara tercinta Malaysia. Oh, saya suka tu. Dia kata tanah air kita ni seumpama tanah pusaka yang perlu dijaga. Dan yang menang tidak menang semua, yang kalah tidak kalah semua. Dan dia sebut lagi, jadilah macam resmi padi, makin berisi makin menunduk. Jadi kalau titah perintah Kebahduli kita tidak dengar, siapalah kita sebagai rakyat? Jadi ambil sini, sebab titah perintah baginda sama dengan perintah Allah dalam ayat yang kita baca. Jangan menyemarakkan permusuhan. Adanya duk tengok dalam TikTok, dalam Facebook, ada orang yang mula nak bawa provokasi, nak bawakan sentimen-sentimen permusuhan. Jangan tuan-tuan. Ketua negara, ketua negeri dan sebagainya, hendaklah berlaku adil. Tidak boleh kita tidak berlaku adil kepada semua rakyat. Baik rakyat itu yang mengundi kita ataupun yang tidak mengundi kita, mereka adalah rakyat. Jadi jangan kita menjadikan misalnya kita dah dipilih sebagai kepimpinan, tiba-tiba kita
berpilih kasih. Yang ni tak pangkah aku, yang ni pangkah aku, tak mahu dia. Pangkah tak pangkah, semua adalah rakyat. Kita baliklah kepada qada dan qadar Tuhan, ketentuan Tuhan. Bila kita balik kepada ketentuan Tuhan, selesai masalah. Semuanya ini Allah Ta'ala kata ya'izukum la'allakum tazakkarun. Mudah-mudahan apa yang berlaku sebelum ini dan sekarang dan selepas ini, kita mengambil peringatan. Mari kita duduk berbincang, kita bangunkan Malaysia, kita pulihkan ekonomi kita, kita ruangkan banyak lagi ruang kerja untuk tenaga-tenaga kerja yang baru. Ya, ni yang duduk di universiti ni ratus ribu, yang belajar sekarang ni berjuta. Apa dia orang nak kerja ni? Jadi peluang pekerjaan untuk difikirkan, bagaimana nak menaikkan peluang pekerjaan, mengurangkan dan merendahkan kos sara hidup. Kalau satu orang buat, dia tak boleh buat. Dia kena bekerjasama. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut diberikan pengajaran supaya kamu mengingat. Jadi mungkin apa yang berlaku 2-3 minggu ini supaya kita beringat, supaya jaga elok-elok negeri kita. Masalah kita sekarang ni, kita suka dengar berita-berita yang tak sahih, yang tak tahu terbit daripada mana sumber dia. Orang putih sebut sos, macam sos tiram pula kan. Tak tahu terbit daripada mana. Sabar dulu kan, kita ada sumber rasmi kita. Apa salahnya kita Google sikit apa laporan daripada RTM, daripada Bernama dan sebagainya, yang memang dah disahkan betul, baru disiarkan. Jadi jangan kita ambil kutip. Kadang-kadang gambar yang disiarkan itu gambar di negeri lain, gambar lama, gambar yang tah di mana. Saya tengok ada satu gambar budak-budak lintas sekolah menggunakan jabatan gantung. Kemudian dia kata inilah kehidupan rakyat dia. Saya tengok mana ada baju sekolah warna itu, uniform kita biru putih. Ni uniform putih dengan coklat ni main mana pula brown color ni, rupanya di negara lain. Itu pasalnya. Jadi kita pun kata apa nak jadi. Benda-benda inilah yang menjadikan masyarakat bergaduh. Jadi tolonglah kepada semua kita mainkan peranan. Kita sebagai rakyat Malaysia main peranan, jangan memarakkan api perkauman, api pergaduhan. Jangan. Pegang pada Al-Quran ini. Sekarang pilihan raya dah tamat. Inilah masanya untuk menunaikan janji-janji sewaktu anda berkempen dahulu. Saya walaupun namanya peringkat awal dicalonkan, kan, dan saya kata saya tak sanggup, saya tarik diri. Salah satunya apa sebab dia? Saya takut bila saya tengah sedap bercakap, saya mula berjanji yang bukan-bukan. Jadi bila saya tak tunaikan, berdosa, jadi munafik. Maka janganlah mudah berjanji kalau tidak boleh ditepati. Janganlah kamu melanggar sumpah kamu yang telah diikrarkan. Masya Allah. Ada orang yang sumpah memegang amanah, sumpah memikul jawatan. Ada yang memegang sumpah ikrar taat setia. Macam kaki tangan kerajaan pun dia ada kan. Aku janjilah, sumpah, simpan rahsia lah, pegang. Dulu dah sumpah dah, saya bersumpah akan berkhidmat taat setia. Tiba-tiba kita jual rahsia negara pada lain. Kita buka pintu kedaulatan negara kepada lain. Jadi Islam cukup ambil berat benda ini. Di dalam fiqh kenegaraan, dua benda yang sangat penting untuk dijaga. Pertama, menjaga kedaulatan Islam. Dan yang kedua, menjaga kedaulatan negara. Jadi sama-sama kita bersumpah jaga kedaulatan negara kita Malaysia. Ya, daripada sudut ketenteraan, sudut rahsia, sudut border, kerakyatan dan sebagainya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.